Indah berbalang si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada Dr. Fazilah dan rakan seperjuangan. Baiklah, kami merupakan kumpulan B akan membentangkan sebuah tajuk segitiga konsep. Kami terdiri daripada 3 ahli kumpulan iaitu Saudara Faris Ikram, Saudari Alia Batrisha dan saya sendiri Najwa Aziz. Pemikiran literal ini diperkenalkan oleh Edward D. Bono pada tahun 1999. Pemikiran ini merupakan sejenis pemikiran yang menjana sebanyak mungkin idea serta persepsi baru untuk beranjak keluar daripada belenggu pemikiran yang biasa. Pemikiran literal berfokus dalam proses pembinaan idea dan konsep. Pemikiran kekreatifan yang berasaskan kepada kemungkinan serta perubahan. Pemikiran literal ini cuba lari daripada cengkaman idea lama dan mencabar konsep yang diterima pakai selama ini. Hal ini demikian kerana pemikiran literal ini bersifat gila-gila dan berimajinasi tinggi. Pemikiran literal ini berkaitan dengan ke arah dari sisi selari iaitu horizontal yang menerbitkan persepsi baru untuk beranjak daripada belenggu pemikiran biasa. Hal ini demikian kerana untuk mencari pendekatan yang sebanyak mungkin. Terdapat 4 ciri dalam pemikiran literal iaitu lain daripada cengkaman idea lama, mencabar pemikiran sedia ada, menerusi imajinasi yang tinggi serta idea yang gila-gila, penjanaan idea baru dan tidak mengutamakan kebenaran dan kewajaran. Hal ini demikian kerana segala idea yang berkaitan akan diterima walaupun ianya tidak benar dan tidak wajar dengan hanya menggunakan konsep logik sahaja. Definisi bagi segitiga konsep. Kaedah pemikiran kreatif yang membantu menjana idea baru yang berkaitan dengan sesuatu tujuan. Terdapat 4 kriteria bagi segitiga konsep iaitu matlamat, idea permulaan, konsep serta alternatif lain. Matlamat. Matlamat adalah masalah utama yang ingin diselesaikan. Seterusnya adalah idea permulaan. Idea permulaan adalah idea yang dijana untuk mengisi matlamat atau masalah utama. Seterusnya adalah konsep. Konsep merujuk kepada idea keseluruhan daripada idea permulaan. Kita tidak perlu melihat kepada matlamat untuk membina konsep. Seterusnya adalah alternatif lain. Membina dan menjana alternatif berdasarkan konsep. Alternatif lain ini juga bersifat berimajinasi tinggi dan idea yang gila-gila untuk menjana sebanyak mungkin idea yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah utama tersebut. Baiklah, itu sahaja pengenalan daripada saya. Pembentangan ini akan diteruskan oleh Saudara Faris Ikram. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Faris Ikram bin Rusli Zayuti, matric number 141418 akan menyambung pembentangan pada kali ini dengan mengetengahkan isu yang akan kami kupas dan ulas. Okey, setelah dipersetujui, kami telah memilih isu seperti berikut. Kes ponteng dan kemerosotan kehadiran semasa proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR amat membimbangkan. Soalan-soalannya adalah: 1. Dengan menggunakan segitiga konsep, kenal pasti faktor-faktor berlakunya masalah ini dan jana idea-idea kreatif yang boleh dilaksanakan oleh semua pihak bagi mengekang masalah ini. 2. Dengan menggunakan gaya berfikir yang sesuai, fikirkan alternatif lain bagi mengelakkan kes ponteng kelas dalam talian terus membarah. Ayuh kita lihat konsep, matlamat, idea permulaan dan juga alternatif lain pula. Konsep yang kami pilih untuk isu ini adalah kerjasama dan sumbangan idea daripada pelbagai pihak. Kami yakin masalah ini tidak akan selesai sekiranya hanya satu pihak saja yang mengambil bahagian. Jadi, semua pihak perlu bekerjasama agar masalah ini dapat diatasi. Matlamat kami pula untuk isu ini adalah untuk mencari solusi kepada masalah ponteng PDPR ini. Solusi-solusi mesti difikirkan dan dicari supaya masalah ini tidak akan menjadi lebih teruk di kemudian hari, seterusnya membawa kepada masalah yang lebih serius seperti keciciran murid. Bagi idea permulaan pula, kami telah bersetuju untuk memilih mengembalikan semula minat pelajar untuk menyertai kembali kelas dalam talian. Jadi, kerjasama dari pelbagai pihak diperlukan untuk merealisasikan idea ini. Bagi alternatif lain, kumpulan kami akan mengupas tentang denda-denda atau hukuman-hukuman yang sesuai bagi mengatasi masalah ini.
Hal ini demikian kerana menurut B.F. Skinner, denda atau hukuman mampu mengatasi sesuatu masalah daripada terus berlaku. Jadi denda adalah satu proses untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya sesuatu tingkah laku yang tidak diingini. Jadi kami berpendapat bahawa dengan mengenakan denda, masalah ini juga dapat diatasi. Faktor pertama tercetusnya masalah ponteng kelas dalam talian atau PDPR ini adalah kerana para pelajar atau murid tidak mempunyai peranti khusus atau peranti mereka tidak berada dalam keadaan baik. Mod pembelajaran atau kelas dalam talian memerlukan para pelajar mempunyai sekurang-kurangnya satu peranti khusus, iaitu gadget seperti komputer riba, tablet ataupun telefon pintar. Ketiadaan peranti ini ataupun peranti tidak berada dalam keadaan baik seperti senang rosak dan cepat panas akan menyebabkan mereka sukar untuk menghadirkan diri ke kelas dalam talian, seterusnya membawa kepada masalah ponteng. Jadi, bagi mengatasi masalah ini, saya telah memikirkan satu idea, iaitu pihak universiti atau pihak sekolah boleh melaksanakan program bantuan atau pinjaman peranti bagi membantu para pelajar yang terkesan. Tapi, untuk mengelakkan masalah lain di masa hadapan, pihak universiti atau sekolah perlu membuat satu perjanjian dengan penerima bantuan dan peminjam, iaitu jika peranti itu rosak atau hilang, mereka perlu ganti rugi separuh harga peranti berkenaan. Jika buku boleh dipinjam di perpustakaan, gadget juga perlu diberi peluang untuk dipinjam bagi membantu para pelajar agar terus mendapatkan ilmu dan mengelakkan mereka daripada tercicir pelajaran. Untuk alternatif lain, saya menggunakan gaya berfikir kreatif, iaitu dengan mengetengahkan idea baru. Idea baharu ini adalah suatu bentuk denda yang tidak pernah dibuat atau terkandung dalam mana-mana buku panduan disiplin. Sebelum ini, bagi kesalahan ponteng kelas, pelajar boleh didenda dengan menghubungi ibu bapa mereka atau penjaga dengan menyatakan surat tunjuk salah laku serta dikenakan hukuman menghadiri kelas tahanan jika perlu, serta dikenakan hukuman rotan menurut KP-BS 8548/12/17 9.2.77. Jadi, saya menggunakan gaya berfikir kreatif dengan menubuhkan idea baharu, iaitu denda bagi pelajar yang ponteng kelas dalam talian adalah dengan mereka tidak boleh memilih badan beruniform, kelab dan persatuan pilihan mereka. Badan beruniform, kelab dan persatuan bagi pelajar yang ponteng akan ditentukan oleh unit kokurikulum sekolah mereka. Disebabkan hal ini, para pelajar akan berfikir dua kali jika mereka ada niat untuk tidak menghadirkan diri ke kelas dalam talian atau ponteng sesuatu kelas. Faktor kedua berlakunya masalah ponteng kelas dalam talian adalah kerana pembelajaran yang dijalankan tidak berinteraktif, di mana kemahiran dan kepakaran guru atau pensyarah menyampaikan maklumat kurang berkesan, menyebabkan murid mudah merasa bosan. Jika murid mudah merasa bosan, mereka tidak akan teragak-agak untuk tidak hadir ke kelas seterusnya. Bagi mengatasi masalah ini, pemantauan perlu dilakukan oleh pihak atasan seperti nazir dan juga pengurusi rancangan jika di universiti bagi memantau prestasi guru di dalam kelas. Pemantauan diperlukan bagi memberi ruang kepada guru untuk menukar strategi ataupun memperbaiki mutu pengajaran mereka di masa hadapan. Selain pemantauan, solusi lain seperti guru menukar rentak pembelajaran juga boleh mengurangkan rasa bosan murid di dalam kelas, seperti guru menukar strategi pembelajaran berpusatkan guru kepada strategi berpusatkan murid. Strategi ini dapat membantu murid lebih fokus dengan aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan oleh guru dan menyebabkan mereka tidak akan cepat bosan. Bagi alternatif lain, saya menggunakan gaya berfikir analytical, di mana saya mencari punca masalah dan cari kaitan antara sebab dan akibat untuk menyelesaikan masalah. Denda yang bersesuaian mengikut gaya berfikir analytical adalah dengan tidak memberi penempatan asrama kepada murid yang ponteng PDPR atau kelas dalam talian. Murid yang rumah mereka jauh daripada sekolah atau kampus akan menghadapi masalah baru sekiranya mereka tidak mendapat penempatan. Jadi, untuk mendapatkan penempatan di asrama, mereka akan cuba sebaik mungkin untuk tidak ponteng.
Selain itu, denda lain yang boleh difikirkan adalah murid yang ponteng tidak dibenarkan menyertai aktiviti PJK dan hanya dibenarkan menyusun atau menyimpan alatan sukan sebelum dan selepas aktiviti PJK. Kaedah hukuman atau dendaan ini pastinya akan mendatangkan rasa yang tidak enak dalam kalangan murid, terutamanya murid lelaki, kerana mereka amat gemar waktu PJK. Jadi, untuk mereka terus bermain semasa waktu PJK, mereka pasti akan sentiasa hadir ke kelas dalam talian dan seterusnya masalah ponteng kelas dalam talian atau PDPR akan dapat diatasi. Terima kasih kepada saudara Faris Ikram. Baiklah, Najwa akan menyambung pembentangan ini tentang isu kes spontan dan kemerosotan kehadiran pelajar ketika PDPR yang amat membimbangkan. Seperti yang kalian lihat, terdapat jadual iaitu di mana menganalisis, menjana dan alternatif lain. Menganalisis, kami mendapati masalah capaian internet yang lemah menyebabkan proses PDPR terganggu. Tambahan pula, kelajuan internet yang lemah menyebabkan pelajar mudah hilang fokus dan berasa terganggu sepanjang pembelajaran kerana terdapatnya bugging ataupun lagging dalam proses pembelajaran. Seterusnya, dengan kaedah menjana, pihak berwajib boleh membuka perpustakaan desa yang memberikan akses kelajuan internet yang tinggi kepada pelajar. Hal ini demikian dapat membantu meringankan kos yang ditanggung pelajar di samping mereka dapat belajar dalam keadaan yang lancar kerana kelajuan internet yang lancar memudahkan pelajar mendapat intipati yang jelas tentang apa yang guru mereka mengajar ketika alam maya di kuliah online. Hal ini dapat diatasi dengan mewajibkan ibu bapa hadir bersama pelajar sekurang-kurangnya seminggu sekali bagi memantau perkembangan anak-anak mereka. Hal ini dapat menjamin keberadaan pelajar dan fokus mereka ketika dalam kelas. Alternatif lain ialah kami menggunakan gaya berfikir projektif yang bermatlamatkan kesan, masalah, faedah dan siapa yang terjejas dengan perancangan masa hadapan. Guru atau pihak yang bertanggungjawab boleh melucutkan atau menggantung sementara jawatan dan pangkat yang diterima oleh pelajar tersebut. Hal ini dapat memberi keinsafan kepada pelajar tersebut untuk tidak mengulangi kesilapannya dan terus menghadiri kuliah walaupun secara dalam talian. Seterusnya, saya menyerahkan pembentangan ini kepada saudari Alia Batrisha. Dipersilakan. Assalamualaikum, nama saya Alia Batrisha binti Rosman dan saya memegang kad matrik 149060. Pada hari ini, saya akan meneruskan lagi pembentangan kumpulan kami dengan memberikan dua punca terakhir mengapa berlakunya kes ponteng ini. Yang pertama adalah mengenai sikap negatif pelajar. Apakah yang dimaksudkan dengan sikap negatif pelajar? Pada pandangan kami merasakan bahawa sikap negatif pelajar itu sendiri timbul apabila mereka tidak mempunyai keterujaan terhadap sesebuah proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contohnya, mereka seringkali mempunyai pandangan tersendiri sekiranya sesebuah kelas itu ada membosankan ataupun tidak menarik minat mereka. Oleh itu, bagi mengatasi masalah ini, kami telah memberikan beberapa langkah untuk mengatasinya. Yang pertama adalah melaksanakan aplikasi yang boleh menjejak keberadaan pelajar dan memberi notis awal mengenai kelas yang bakal dihadiri pada hari tersebut. Sebagai contohnya, kita bolehlah melakukan sebuah aplikasi yang dilinkkan ataupun dikaitkan terus dengan platform e-learn yang mana boleh membantu pelajar untuk sentiasa peka dengan kelas yang bakal mereka duduki. Seterusnya juga terhadap alternatif lain yang kami cadangkan, iaitu pelajar akan dikenakan denda bayaran sekiranya mereka tidak dapat hadir ke kelas tanpa alasan yang kukuh. Seterusnya adalah punca yang terakhir, iaitu persekitaran yang tidak kondusif. Bagi mengatasi masalah ini, kami telah melakukan beberapa langkah yang mana mungkin boleh dilaksanakan oleh pihak yang terlibat, iaitu yang pertama pihak universiti ataupun sekolah
boleh melaksanakan program kolaborasi dengan pihak kerajaan negeri dalam memperbanyakkan tempat kondusif di seluruh perpustakaan daerah ataupun negeri. Mereka juga boleh melakukan program kolaborasi ini dengan perpustakaan swasta yang kini semakin berkembang pesat. Selain itu juga, kita juga boleh menganjurkan program prihatin terhadap pelajar dengan memberikan bantuan dari segi kemudahan alat belajar berbanding dengan memberikan bantuan melalui keuangan. Hal ini kerana kebanyakan pelajar hari ini mereka kurang menggunakan bantuan yang diberikan dengan betul. Oleh sebab itu, kami berpendapat bahawa dengan bantuan secara memberikan kemudahan alat belajar ini adalah lebih membantu dan lebih terjamin. Seterusnya adalah alternatif lain, iaitu yang pertama dengan pihak terbabit ataupun pihak sekolah maupun pihak universiti bolehlah memberikan keutamaan kepada pelajar yang menghadapi masalah ini untuk pulang ke universiti dengan segera. Pada pandangan kami, dengan adanya tindakan yang segera ini, ia boleh memudahkan lagi para pelajar untuk menguruskan proses pembelajaran dan pengajaran mereka serta tidak melengahkan lagi minat mereka untuk menyertai ataupun teruja untuk memasuki kelas. Yang alternatif yang terakhir adalah pihak kebajikan pelajar perlulah melaksanakan pemantauan dari rumah ke rumah untuk pelajar yang menghadapi masalah dalam menyediakan persekitaran yang kondusif. Dengan adanya bantuan dalam memberikan alat bantu belajar ini, kami mengharapkan bahawa para pelajar ataupun pihak terlibat dapat membantu para pelajar yang menghadapi masalah-masalah terutamanya dalam menyediakan persekitaran yang kondusif dan produktif. Seterusnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya, setelah dianalisiskan beberapa punca berlakunya kes ponting dan kemerosotan kehadiran semasa pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR adalah disebabkan tiada peranti khusus atau peranti tidak berada dalam keadaan yang baik, pembelajaran yang dijalankan tidak berinteraktif, masalah campaian internet yang lemah, pemantauan ibu bapa yang lemah, sikap negatif pelajar dan juga persekitaran yang kondusif. Setelah dianalisiskan punca berlakunya kemerosotan kehadiran ini, kami telah sepakat dan menyenaraikan beberapa langkah dan alternatif lain bagi mengawal dan mengatasi isu ini. Dengan adanya cadangan langkah dan alternatif ini, kami harapkan juga para pelajar sedar dan mengelakkan diri daripada terjebak dengan kes ponting sekiranya tidak mempunyai alasan yang kukuh dan jika mereka tidak dapat menghadiri kelas. Hal ini kerana ia akan mendatangkan kesan negatif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran terhadap pelajar itu sendiri. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.